Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pelajar sekalian, saya akan buat bincangan sedikit tentang bagaimana anda nak menyelesaikan masalah bagi kajian kes yang telah saya berikan kepada anda semua ya. Okey, untuk pertamanya kita akan bagi contoh. Okey, katakan saya ada contoh data begini di mana jadual kekerapan longgokan berdasarkan soalannya dia nak jadual kekerapan longgokan berdasarkan data yang diberikan. Okey, perhatikan bahawa nombor ini semua tidak mengikut aturan. Jadi orang kata tak perlu atur sebab kita bukan nak buat cari min, kita bukan nak buat cari benda-benda lain. Kita hanya nak buat kekerapan longgokan di mana anda boleh gunakan konsep gundalan dan transferkan data-data ini menggunakan baca data, palang dan juga rekodkan. Ya. Okey, so bagaimana nak selesaikan? Dari segi konsepnya, sebenarnya kita akan membina jadual kekerapan dengan pertama sekali mengetahui nilai paling kecil, nilai paling besar, julat antara kedua-dua nilai berkenaan, dan seterusnya berapa selang kelas yang anda ingin wujudkan. Okey, jadi benda-benda ni penting. Ini jika mereka tidak disediakan atau tidak disertakan sebarang garis panduan bagaimana apakah nilai selang kelas yang perlu dimulakan. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, dalam contoh yang setelah saya berikan, okey, apa yang kita nak tengok ialah nilai paling kecil berada di 202. Okey, nilai paling besar dalam data ni adalah 254. Jadi, julatnya adalah nilai paling besar tolak dengan nilai paling kecil, maka dia akan dapat 52. Okey, itu julat dia. Okey, bila mengetahui julat ini, apa yang kita kena buat adalah kita nak tahu bahawa berapa selang kelas yang kita nakkan. Okey, 52 kemudian dibahagikan dengan bilangan selang kelas yang kita inginkan. Berapa selang kelas yang kita nak? Katakan kita nak 6. Okey, bila kita nak 6, maka julat dibahagikan, julat tadi 52 tadi tu, kita bahagikan dengan 6. Maka dapatlah 8.667. Okey. Dia kan guna 8.667 ni terus. Maka apa yang kita nak buat ialah setiap selang kelas akan dibundarkan menjadi 9. Okey, akan dimudahkan menjadi 9. Maka contohnya anda tengok nilai paling kecil tu 202. Ingat balik bagaimana saya untuk kira selang kelas dalam kelas yang pernah saya ajar dalam kuliah anda. Jadi apa yang kita tengok ialah 202, 203, 204 sehinggalah 210. Maka ada 9 unsur. Ya, 9 unsur. Diikuti dengan 211 hingga 219, 220 hingga 228, 229 hingga 237, 238 hingga 246 dan akhir sekali 247 ke 255. Perhatikan bahawa 202 adalah nombor yang paling kecil. Nombor yang paling besar jika kita tengok melihat balik semula ada pada 254. Maka dia berada dalam kumpulan yang paling atas. Alright? Perhatikan kesemua nilai dalam jadual berada dalam setiap selang kelas yang anda bina. Okey? 202 dalam kelas pertama, 254 berada dalam selang kelas yang terakhir. Okey. Seterusnya, tengok bahawa jadual kekerapan longgokan. Okey. Maka yang pertama kita dah perolehi adalah selang kelas. Maka anda boleh lengkapkan 202, 210, 211, 219, 220, 228, 229, 237, 238, 246, 247 dan 255. Okey, ini yang kita dapat sediakan dahulu. Selanjutnya, kita akan tengok pula okey, sempadan atas. Okey, ataupun kekerapan. Sebelum itu, kita perlu ingatkan bahawa jika anda perasan tadi bahawa sebelum 202 ke 210, tiada selang kelas yang berkekerapan kosong. Okey, kenyataannya begini. Ada kalanya jadual yang dibina terlepas pandang isu selang kelas pertama yang sepatutnya bernilai kekerapan kosong. Kenapa kekerapan kosong? Kena ingat bahawa ojif sentiasa bermula dari nilai kosong. Okey, dia tidak boleh float. Macam orang kata tiba-tiba 5, tiba-tiba 6. Dia mesti dari bawah. Dari kosong, daripada paksi Y itu, daripada paksi X, naik ke atas. Okey, mana daripada paksi Y sama dengan kosong lah. Namun demikian, jika dalam jadual diberi telah ada, maka anda tidak perlu membuat penambahan selang kelas berkekerapan kosong.
berkenaan. Sebagai contoh, jadual kekerapan yang tiada selang kelas berkekerapan kosong, maka anda perlu menambah satu lagi selang kelas sebelum selang kelas 202 dan 210. Maka akan ada selang kelas 193 hingga 201. Okey, menjadi kekerapan longgokan yang baru seperti berikut. Okey, dia akan berbentuk begitu. Okey, tadi kita kira 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Namun sekarang ni dah ada 7. Sebab kita ada yang ni. 7 ini tidak masuk sekali dengan ini kerana dia tidak mempunyai data. Kena ingat, dia tak ada data. Kenapa tak ada data? Sebab kita hanya nak wujudkan dia untuk dapatkan kekerapan kosong saja. Okay? Kadang-kadang dalam soalan, dia bagi dah siap-siap kosong ni. Tapi ada kalanya dia tak bagi. Okay? Bila tak bagi tu, anda kena faham-faham lah. Inilah dia kelas yang saya berikan. Alright? Selanjutnya, apa yang kita nak cari adalah kekerapan longgokan dengan sepadan atas kekerapan melalui gundalan dan seterusnya kekerapan longgokan. Seperti berikut. Okey, kita akan tengok sepadan atas 201 tambah 202 bahagikan dengan 2. Okey, jaga-jaga guna kalkulator. Ingat suatu kuliah, saya ada pesan bahawa 201 tambah 202 sama dengan, lepas tu baru tekan bahagi 2. Okey, kalau tidak nanti sini merapu awak jawapan. Apa-apa hal pun bila buat suatu tugasan ataupun peperiksaan, pastikan bahawa sempadan atas terletak di antara 201 dan 202. Maksudnya, dua nilai ni. Jangan kira-kira nanti duduk dekat kelas lain. Itu bukan sempadan atas dah. Itulah sempadan rumah anda. Ya? Bayangkan jika saya duduk di Perak, ya, anda berada di Selangor, sempadan duduk kat Terengganu. Begitulah analogi yang saya ingin sampaikan. Maka anda kena faham bahawa sempadan atas atau sempadan apa pun mesti duduk di antara kedua-duanya. Baik. Dan kemudian lengkapkanlah calculation tu. Okey, selepas itu kita akan buat kekerapan dengan memasukkan gundalan. Okey. Bila gundalan dan kekerapan memandangkan tiada lajur disediakan bagi gundalan, anda boleh gunakan ruangan kekerapan dengan menggunakan pensil. Kemudian lengkapkan nilai kekerapan dengan pen. Ingat, kaedah baca, palang dan gundal dengan cermat. Kesilapan anda di sini akan memberi kesan yang drastik terhadap jawapan anda. Yes, memang drastik. Ya, sebab kadang-kadang patutnya awak dapat 20, awak tiba-tiba awak dapat 24. Jauh tu. Awak dapat 21, dapat 19 pun dah lari. Ya, sebab dia akan nanti ada unsur-unsur di mana anda kena tarik graf tu. Dah lain. Tak tarik graf. Okey, katakan selamat. Soalan kata tak ada tarik graf. Jadi apa yang anda akan teraniaya iaitu apabila soalan meminta anda menggunakan rumus. Ya, menggunakan rumus dia lagi tak boleh lari. Ya, nampak secara terang dan terus-menerus kesilapan anda. Okey, boleh saya teruskan di mana contoh kekerapan baru setelah saya buat gundalan secara manual tadi, maka anda akan dapat 202 hingga 210 ada 4, 211 hingga 219 ada 8, 12, 16, 7 dan 3. Setelah itu, anda lengkapkan nilai-nilai dalam kekerapan longgokan dalam jadual kekerapan anda. Okey, ini jadual ini. Maka pastikan dalam kuliah saya ada sebut bahawa jumlah ini mestilah sama dengan jumlah data yang disediakan oleh soalan. Okey. Jadi kalau soalan ada kata 50, maka mesti ada 50 lah di sini. Alright? Jadi seterusnya, bolehlah anda terus melukis graf kekerapan longgokan atau ogive yang telah saya yang diperoleh daripada jadual kekerapan anda tadi. Okey? Alright. Kita sambung nanti pada di lain masa. Sekali-sekala tengok-tengok juga apa yang akan saya sampaikan bagi memudahkan tugasan anda. Okey, sekian. Assalamualaikum.